Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bertadarus dan bertadabbur dari ayat surah Al-A'raf pada muka surat 154 kalau ikut mushaf, pada juzuk yang ke-8 surah Al-A'raf. Kita mula dari ayat 35 insya-Allah. Baik, kita baca dulu sebelum daripada kita mentadabburi maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur setinggi-tingginya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang paling berhak dipuji dan dialah Allah yang paling suka dipuji. Paling suka dipuji. Kerana itu sifatlah yang layak dan sempurna bagi Allah. Kita ni kalau puji lebih-lebih nampak rasa apa kembangnya. Kita lah kembangnya. Tapi Allah, dia berhak untuk dipuji. Dan dia paling suka dipuji. Sebagaimana dia juga paling megah dan kibriya, kata sifat takabur. Takabur tu tak layak bagi makhluk. Tapi dia sifat sempurna bagi Allah. Dan begitu juga Allah paling tak suka, paling benci orang mendatangi dan melanggar perintahnya. Paling dia marah. Jadi sebab tu pada Allah ni segala kesempurnaan. Jadi kita akan sebut hadis berkaitan dengan Allah paling suka, paling tak suka dilanggar perintahnya dan paling suka untuk dipuji sifatnya atau dirinya. Sebelum tu selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda
para sahabatnya, para pengikutnya, sehinggalah ke hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat 35 yang kita baca, dan sebelumnya saya nak sebut ayat yang sebelumnya yang ada kaitan dengan apa yang disebut Allah paling suka dipuji. Itulah pada ayat 33 yang kita baca sebelum ni. Kita ulang baliklah. Ayat 33 ni Allah Ta'ala kata, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Apa maksud dia? Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan dosa, perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi, wal ithma, dan perbuatan dosa, wal baghya bighairil haq, dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar, wa an tusyriku billah, dan kamu mempersekutukannya, haram kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya, dan diharamkan kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Ayat ni yang kita dah baca sebelum ni sebenarnya, tapi ada satu hadis yang ada dalam tafsir ni yang kita nak relate dengan apa kita sebut tadi. Dan ayat ni juga adalah bantahan Allah terhadap orang-orang kafir yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apa yang Allah halalkan bagi mereka adalah pakaian mereka. Tiba-tiba mereka mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halal, iaitu apabila beribadat dan Allah Ta'ala suruh pakai baju cantik pergi masjid, sampai ke dia tukar, dia suruh bertawaf dalam keadaan bertelanjang, sehingga wanita hanya tutup kemaluan dia sahaja, dan mereka tawaf di waktu malam. Jadi Allah Ta'ala marah. Pasal apa Allah Ta'ala marah? Kerana mereka telah mencabar hukum Allah. Allah kata boleh, dia kata tak boleh. Apa yang Allah Ta'ala kata tak boleh, dia kata boleh. Yang ni bukan sekadar soal halal dan haram, tapi dia adalah soal bagaimana seseorang itu mengingkari perintah Allah. Sebab tu dalam agama kita, tidak taat lain berbanding ingkar, mengingkari. Sebagai contoh, orang tu dia tidak solat. Tak solat dia kerana malas. Kenapa kamu tak solat? Tahulah aku ni malas. Seorang lagi tak solat, kenapa? Siapa kata solat tu wajib? Dia kata gitu. Siapa kata solat tu wajib? Ataupun sebelum daripada kita tak khusyuk, kita tak perlu solat. Dia ni dah sampai satu tahap mengingkari. Orang tadi solat tu memang wajib, tapi aku tak tahulah, tak siapa suruh, tak siapa hidayah lagi, tak ayat dia. Tapi kalau bab solat, minta maaf lah, dari sudut jumhur ataupun ijma' para sahabat dulu, kalau malas sekalipun dia boleh terkeluar daripada Islam, disebabkan dia mengingkari atau malas dalam bab rukun. Tapi contohlah kita kata, ambil bab lain, judi, minum arak. Seorang tu minum arak,
Bila orang kata, kenapa kamu minum arak? Aku tak boleh tahu tagih. Bukan kamu tahu haram arak tu. Aku tahu haram. Tapi itulah. Tak ada kekuatan nak tinggal dia. Habis tu, aku gak duk minta ampun semua lah. Tahu salah tapi dia ada sifat tunduk, tapi dalam masa yang sama dia lemah untuk mentaati. Berbeza dengan seorang tu mengingkari. Mengingkari. Dia minum arak, kemudian orang kata arak tu haram. Dia kata, siapa kata haram? Aku kata halal. Dia kata gitu. Bila dia kata gitu, dia telah sampai satu level mencabar Allah Subhanahu wa taala. Dalam soal mencabar ni, boleh juga seseorang tu tak minum arak pun. Tapi dia mengatakan arak ni tak wajib. Tak wajib pula dah. Tak haram, sorry. Dia kata arak ni tak haram. Dia tak minum arak. Bila orang kata arak tak arak haram ni arak, dia kata terpulanglah kalau dia nak minum. Siapa nak kata haram, haram. Siapa nak kata halal, halal. Dia kata gitu. Dia tak minum, tapi dia tidak mengharamkan apa yang Allah Ta'ala haram. Maka orang ni, dia telah mencabar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita katakan sebelum daripada ni, tak perlu seorang itu menyembah sesuatu selain Allah untuk jadi syirik. Cukup sekadar dia mengatakan semua agama tu sama. Kerana dia telah mencabar Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala kata inna dina indallahil Islam. Boleh faham? Soal mencabar ni, jangan. Kita ni kalau Allah Ta'ala kata halal, katalah halal. Kalau Allah Ta'ala kata haram, katalah haram. Kalau riba atau haram, haramlah walau ditukar nama apa sekalipun. Orang kita ni dia tak berani nak engkar secara direct. Tak berani. Nak kata riba tu halal, tak berani. Tapi dia tukar nama riba tu kepada bunga, kepada faedah, lepas tu dia menghalalkan. Dia tak berani kata arak tu haram. Tapi dia tukar nama. Tuak masam dia panggil. Tuak masam ke, dia panggil apa, nama-nama lain, whisky ke, beer ke, apa tu, apa lagi nama dia tak ingat lah, vodka ke apa nama dia. Kalau Jepun dia panggil apa, sake ke, sake. Dan dia mengatakan benda ni okey. Maka dia walaupun dia tak minum, bila dia kata benda tu boleh, dia telah mencabar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam bab agama, dia dalam bab akidah, dia boleh jatuh kepada syirik. Dan dia boleh terkeluar daripada agama bila dia menghalalkan apa yang Allah haram dan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Okey. Baik. Jadi berbalik kepada kisah ataupun orang kafir memerintahkan tawaf dengan bertelanjang, maka Allah sangat marah bila seseorang tu mencabar dia. Orang itu mencabar dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih seperti mana riwayat Imam Ahmad dan juga disebut dalam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahada aghyaru minallah, tidak ada seorang pun lebih cemburu dari Allah. Aghyaru ni cemburulah bahasa kita ni. Falidzalika, cemburu di sini maknanya dalam istilah dia sayang kepada hamba-hamba dia. Dia sayang kepada hamba-hamba dia. Seperti mana seorang sahabat dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kalau dia jumpa seorang lelaki
berzina dengan isteri dia, tak ada kata apa dah. Dia tak ada cari saksi, tak ada kata apa. Dia akan terus bunuh terus lelaki tersebut. Jadi Nabi SAW kata, apakah kamu kagum, takjub dengan cemburunya Sa'ad? Ata'jabuna min ghirati Sa'ad? Kamu kagum tak tengok dia punya cemburunya dia terhadap isterinya? Mana kalau dia tengok orang lelaki dengan isteri dia, tak ada cari saksi, tak ada kata apa, dia pergi bunuh lalu. Allah Ta'ala kata, Allah lebih cemburu terhadap hambanya daripada dia. Mana sayangnya Allah kepada hambanya lebih daripada seorang ibu sayang kepada anaknya, lebih daripada seorang suami sayang kepada isterinya. Kerana itu Allah menghalalkan yang halal untuk jaga hamba dia. Allah haramkan yang haram untuk lindungi hamba dia. Tiba-tiba ada orang caburlah bahasa kita, ataupun kita merobek ataupun melanggar ketentuan ini yang Allah Ta'ala jaga, dia bongkarkan, yang Allah Ta'ala lindungi, dia koyakkan. Seolah-olah kata gitulah. Jadi Nabi SAW kata, la ahadu aghyaru minallah. Tidak ada orang yang lebih cemburu dari Allah. Falidzalika harramal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Kerana itulah Allah mengharamkan perbuatan keji yang zahir dan yang tersembunyi. Jadi Allah ni dia haramkan sesuatu kerana apa? Kerana dia cemburu. Dia sayanglah, bahasa kita cemburu, sayang. Kalau kita tengok anak perempuan kita tak tutup aurat, kita rasa tak boleh. Tengok isteri kita, orang lain duk pandang. Apa hal kau tengok? Kita marah kita. Pasal apa? Mana dia duk tengok bini aku tu? Ada orang ni dia boleh bangga orang tengok bini dia. Tengok tu bukan tengok pandangan bernafsu pula tu. Orang pun tengok, dia pun sengih. Tengok orang tengok bini aku. Apa pesing orang lagu tu? Kita ni kena ada sifat cemburu. Bila kita tengok orang rumah kita, tiba-tiba tak tutup aurat, sehingga orang lelaki pun duk tengok ke dia. Hak tutup aurat dah pun orang lelaki tengok kita marah. Dia tutup aurat, tutup dah pakai. Cuma mungkin tak pakai purdah. Orang pun duk tengok. Kata tengok lebih-lebih ni, berasa nak marah rasa. Pasal apa? Cemburu. Tiba-tiba ada orang pergi buka yang Allah Ta'ala tutup. Buka rambut dia. Tak apa, kamu tak payah pakai tudung lah. Cantik sikit. Kemudian ada orang buka pakaian dia. Hak pakai panjang ni, dia pun pergi sekat lengan ni. Pakai. Berasa tak marah ke kita? Hak pakaian longgar, dia pergi ketakkan pula. Nampak habis. Berasa tak marah ke kita? Kain tu tiba-tiba dia tukar jadi seluar. Kalau ke dulu perempuan pakai seluar pelik dah. Pelik orang perempuan pakai seluar ni zaman dulu. Ayah saya kalau anak perempuan tak boleh pakai seluar. Zaman dulu tu beli seluar, dia bakar seluar tu. Pasal apa? Cemburunya dia. Cemburu tu makna sayang. Tapi orang lain ni okey, jadi terbiasa pakai seluar. Pakai seluar. Okeylah, kita terima sebagai perubahan dari sudut tu. Tapi kena longgar, kena besar, biar tidak menampakkan bentuk tubuh, tak apalah. Dia mari pula, hak kata boleh tu, dia pakai pula apa lah ni panggil? Seluar jenis apa? Legging apa nama? Hak jenis lekat tu. Jadi melekat habis dengan alasan dia nak main basikal lah, nak jogging lah, apalah.
Tak cemburu kau kita? Tak ada kau sifat cemburu dalam hati bila tu? Allah, kerana sayangnya Allah terhadap hambanya, maka dia suruh tutup cantik-cantik. Lalu orang musyrikin dulu, ayat ni Allah marah kerana orang musyrikin dulu dia suruh buka untuk tawaf. Tapi benda yang sama juga boleh mendatangkan kemurkaan Allah apabila seorang tu bukan untuk tawaf pun, untuk benda lain lagi hina daripada tawaf. Nah, kenapa? Kalau orang putih lah ni nak pergi ke pantai, dia buang habis, tinggal pakaian hot seksi. Kerana nak sukan, dia pakai ke. Kerana nak apa? Kerana nak main basikal, dia pakai ketat. Kerana nak apa tu? Hiking dia pakai. Kerana patutlah ni tak ada apa-apa. Kerana suka-suka saja, maka dia pakai pakaian. Orang perempuan pakaian tidak isbal. Pakai perempuan pakai keluar 3 suku lah, ketat lagi, nampak habis bentuk tubuh badan, tak pakai tudung. Kalaupun suami dia tak cemburu, kalaupun adik-beradik ayah dia tak cemburu, dia kena ingat Allah Tuhan yang sayang kepada hambanya dan dia tak suka orang tengok hambanya dalam keadaan begitu. Jadi Allah akan murka kepada suami yang isterinya dia tak cemburu. Sudah Allah subhanahu. Atau dia panggil dayus. Seorang ayah yang tak cemburu kepada anaknya, Allah murka sebab Allah cemburu. Seorang suami yang tak cemburu kepada isterinya, Allah marah. Seorang ayah tak cemburu kepada anaknya, Allah marah. Sebab apa? Sebab Allah sayang kepada hamba-hambanya. Malah orang yang ada anak perempuan ni, Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada dia bila dia jaga anak perempuan dia dengan baik, sampailah anak perempuan dia besar. Kerana sifat kasih sayang Allah pada hamba-hambanya. Jadi Allah Ta'ala kata sebelum tu, Qul man harrama, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah Ta'ala bagi. Perhiasan wanita, Allah Ta'ala suruh tutup dia, Allah Ta'ala pakaikan dia dengan hijab, Allah Ta'ala pakaikan dia. Siapa yang pakaikan pakaian untuk kita? Ingat tak hadis yang Nabi SAW bagi tahu, hadis Qudsi, Ya ibadi kullukum arun illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, semua kamu ni adalah bertelanjang kecuali siapa yang aku pakaikan padanya pakaian. Yang bagi kepada kita pakaian siapa? Allah. Maknanya Allah bagi kepada kita perhiasan. Baju, boleh pakai jubah, boleh pakai baju longgar, itu perhiasan yang Allah bagi. Tapi tiba-tiba kamu pergi pilih pakaian yang Allah Ta'ala tak suka. Marah ke tak marah? Kita marah. Nah, kita ni marah. Tu kita ni tarah orang Melayu. Tarah orang Melayu, tuan-tuan. Kalau boleh tarah orang Arab kan. Orang Arab tu lelaki pakai seluar pendek, bini tutup habis. Pasal apa? Sifat cemburu dia. Betul tak? Tak pernah tengok orang Arab mari jalan sini. Tu lelaki pakai seluar pendek, t-shirt begini, gini. Tapi bini, dia tak bagi orang tengok bini dia. Walaupun dia macam tu. Dia tengok orang lain tak apa. Tengok orang tu tak. Tapi kalau bini dia, tak boleh. Tak. Dia tengok orang tu tak betul lah. Tapi sifat cemburunya dia tu, itulah yang sepatutnya yang ada. Sifat cemburunya dia tu patut ada. Ni tak dia boleh. Tunjuk gambar bini di Facebook, di TikTok gedik-gedik. Allahu Akbar. Ayo kalau tengok anak pun kata molek. Kalau tengok ada gedik-gedik dalam TikTok, tak bagi main telefon. Main apa dah main duk gedik-gedik, duk tunjuk-tunjuk kat orang.
Anak-anak pun tahu belaka. Dia jangan duk main, duk bergedik-gedik dah duk main. Siapa kau semalam saya tanya anak hok kecil, hok baby tu lah, Asma 2 tahun duk main lompat, duk main pusing-pusing. Saya kata, ya, Asma, bibik macam mana dalam TikTok dia? Dia duk pusing-pusing, lepas tu bibik pun tahu, kita pun tak suka. Asma tu tak, Asma fitnah bibik dia kata. Mana ada lagu tu? Pasal dia tahu kita tak suka lagu tu kan. Jadi nak sebutnya, bukan kita tak suka sebab kita tak suka. Semata-mata tak. Sebab kita tahu Allah tak suka. Allah tak suka. Jadi kita jaga. Allah lebih sayang kepada hamba-Nya daripada kita sebagai suami ataupun ayah. Allah lagi sayang. Jadi Allah suruh pakai tutup-tutup. Jadi jangan kalau orang musyrikin ni, padahal orang musyrikin tu buat dalam bentuk ibadat. Tawaf bukan benda lain ni. Lain dia pakai elok, tapi kerana ibadat dia pun buka pakaian dia untuk tawaf. Setara tu pun Allah marah. Cuba bayang lain daripada ibadat. Kenapa kamu pakai saja sebab aku nak pergi shopping? Kenapa kamu? Sebab aku nak pergi hiking. Kenapa? Sebab aku nak main basikal, cycling. Kenapa begini? Sebab aku nak pergi berkela dan sebagainya. Kenapa ni? Sebab ni saja biasa. Ada setengah tu saya tak selesa, panahlah apa. La ilaha illallah. Jangan kita bermudah-mudah dengan hukum Allah. Kerana di saat seseorang wanita atau lelaki sendiri melepaskan pakaiannya, dia memiliki Allah, Tuhan yang cemburu akan perilakunya. Okey, cemburu terhadap perilakunya. Falidzalika, kita ulang hadis tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. La ahada aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun lebih cemburu dari Allah. Falidzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kerana itulah dia mengharamkan perbuatan keji, sama ada yang zahir atau yang tersembunyi. Wala ahada ahabbu ilaihi al-madhu minallah. Dan tidak ada seorang pun yang lebih suka dipuji, lebih suka pujian kepadanya lebih dari Allah. Tak ada orang. Allah paling suka dipuji. Kerana tu kita ni bila ada apa-apa pun alhamdulillah. Sebutlah alhamdulillah. Allah sangat suka kita puji dia. Lebih daripada hamba-hamba lain. Kita kalau kita kata terima kasih ke orang pun orang pun suka. Kita suka tak kalau orang kata terima kasih, kita masih. Kita tak hak kita, tapi Allah ni lebih daripada tu. Kerana itu Allah mensyariatkan pujian terhadap dirinya. Setiap kali kita salat kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu adalah perkataan yang Allah paling suka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tidak ada yang lebih suka dipuji lebih dari Allah. Sebab tu kita di awal tadi pujilah Allah dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Allah tak suka dilanggar larangannya. Sebab tu dalam ayat yang 33 ni Allah Taala sebut qul innama harrama rabbiyal fawahisha, benda-benda perbuatan keji, wa ma zahara minha wa ma batan, wal ithma, dan dosa, wal baghya, sifat menceroboh. Ithma ni dosa diri sendiri. Baghya ni dosa yang melibatkan orang lain. Kita duduk seorang pun Allah Ta'ala tak suka kita buat dosa. Kita buat dosa terhadap orang pun Allah Ta'ala tak suka. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah tak suka
juga kamu berbuat syirik kepada Allah. Dan Allah Ta'ala tak suka juga wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, kamu berkata terhadap Allah apa yang kamu tak tahu. Jadi ni luas dia punya perbahasan. Macam mana orang ni boleh, pertama luasnya yang Allah Ta'ala tak suka adalah segala bentuk perbuatan syirik. Dan Allah Ta'ala juga tak suka sebarang bentuk perkataan terhadap Allah dalam keadaan tak tahu. Termasuk berkata-kata terhadap Allah ialah tadilah menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal, atau menyatakan tentang Allah sesuatu yang dia tak kata. Bahaya. Sama ada dari sudut hukum ataupun dari sudut akidah. Dari sudut akidah, kalau Allah Ta'ala kata tentang dirinya begitu, begitulah dia. Jangan kita kata terhadap Allah apa yang dia tak kata. Bahaya. Dari sudut akidah, bahaya. Jangan kita kata terhadap Allah apa yang dia tak kata. Allah Ta'ala kata sebagai contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yang tu Allah Ta'ala kata. Mari kita kata, kita tak boleh kata Allah bersemayam di arasy. Hak kata yang bersemayam di arasy ni bukan orang, bukan ustaz, bukan si fulan B, tak. Bukan Nabi, hatta yang berkata tu adalah Allah sendiri. Bukan satu tempat. Ada banyak tempat Allah Ta'ala sebut tentang istiwanya di arasy. Tiba-tiba mari kita kata, tak boleh kata Allah Ta'ala ni bersemayam di arasy. Habis tu Allah wujud bila makan. Allah ni ada, tidak bertempat. Soalan Allah wujud bila tidak bertempat tu siapa pula yang kata? Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Macam mana orang boleh tolak Quran, kemudian dia pergi ambil perkataan akal dia? Orang yang bersandar kepada ilmu al-kalam. Ilmu kalam ni ilmu logik semata-mata. Ilmu logik. Dia kona-kona pasal apa nak suruh masuk dalam pemikiran dia. Padahal kita ni jelas kita kata apa yang Allah Ta'ala kata kita terima. Ya Allah Ta'ala tak kata kita duduk diam. Kemudian bila Allah Ta'ala kata begitu, begitulah dia sebagaimana yang dia kata. Hak kita tak mampu faham, kita kata Allah Ta'ala lah lebih tahu. Sifat tunduk tu, jangan cabar Allah. Sama ada pada soal halal dan haram, sama ada soal isbat ataupun nafi pada sesuatu yang berkaitan dengan dirinya dan juga agamanya. Benda Allah Ta'ala kata ada, adalah dia. Benda Allah Ta'ala kata tak ada, tak adalah dia. Benda Allah Ta'ala kata halal, halal lah dia. Benda Allah kata haram, haram lah dia. Sebab kita ni kena tunduk kepada Allah. Jangan duduk ceroboh, bahasa kita kat ceroboh. Langgar je. Allah Ta'ala kata A, kita pergi kata B. Allah Ta'ala kata B, kita pergi kata C. Sok beraninya. Jangan sok berani kalau orang Indonesia kata. Jangan buat berani dengan Allah ni. Kalau betul kita tak mampu, kita langgar hukum dia sekalipun, kita kena cepat-cepat istighfar. Kita tahu kita salah. Betul kita manusia buat salah, tapi jangan cabar dia. Kita terbuat hak dia larang. Kita tertinggal hak dia suruh. Sifat manusia. Betul tak? Semua orang ada gitu. Kita pun Allahu Akbar. Kita rasa bersalah. Kena rasa bersalah. Lepas tu kita istighfar. Ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Aku tak buat hakmu suruh. Aku terbuat hakmu larang. Sifat kita tunduk. Tapi jangan pergi langgar. Hak dia tak suruh, kita kata dia suruh. Hak dia larang, kita kata dia boleh. Kemudian hak dia tak kata, kita kata ada. Hak dia kata tak ada, kita kata ada. Jangan sok berani. Orang Indonesia kata sok berani ni maknanya buat berani nak lawan Tuhan. Kalau Allah Ta'ala kata tentang dirinya sendiri pula,
Dia yang kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia mengisbatkan pada dirinya sendiri. Dia kata. Kita tak kata, melainkan apa yang dia kata. Dia tu Allah. Allah yang kata pada dirinya. Di dalam Quran ada sebut wajah. Dalam Quran ada sebut yad, tangan. Maka kita mengisbatkan apa yang Allah Ta'ala bagi. Yang kita pergi tiba-tiba ada. Allah sangat tak suka orang berkata terhadap dirinya apa yang dia tak tahu. Jadi kita ni terima sajalah yang Allah Ta'ala bagi tahu. Tunduk sajalah. Habis tu kalau kita kata nanti kan kalau kata Allah ada wajah serupa dengan makhluk, yang tu bincang kemudian. Pertama sekali Allah kata kan ada lah. Habis tu macam mana kita hak macam mana tu lah kita kata wallahu a'lam. Macam mana tu kita tak tahu dah lah. Sebab Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan sesuatu pun. Wa huwas samiul basir. Jadi soal macam mana tu wallahu a'lam. Soal ada ke tak ada? Kalau Allah Ta'ala kata ada lah. Itu bahasa mudahnya kita ni tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tak masuk lagi ayat hari ni. Pasal hadis ni kita orang panggil seronok baca hadis. Apa yang Allah Ta'ala paling suka dan apa yang Allah Ta'ala paling tak suka. Jadi bila kata Allah Ta'ala paling suka, puji dia, kita pun jadi kita seronok tahu apa yang Allah Ta'ala paling suka. Betul tak? Kau tuan-tuan tak tahu, tak seronok. Bila kita tahu apa hak pasangan kita suka, sebagai contoh. Apa yang anak kita suka. Kita pun seronok nak bagi kat dia apa yang dia suka. Tiba-tiba kita tengok hari dia anak kita ni suka makan apa tu? Ayam KFC, ayam goreng. Tak. Cuculah kita kata bahasa mudah. Kalau hak pasangan ni malah cucu kita lah, cucu kita. Kita tahu cucu kita ni konon-konon ada cucu, tak ada cucu lagi saya ni. Baru anak barulah. Tapi kita tengok tok nenek ni kak, kalau dia ada cucu, dia tahu hak cucu dia suka kak. Oh, anak. Hak tu hak dia beli cucu dia. Ya, kita seronok tahu apa yang dia suka. Tiba-tiba kita dengar satu hadis apa yang Allah Ta'ala paling suka. Seronok tak kita? Seronok pasal apa? Kita boleh persembahkan kepada Allah apa yang dia paling suka. Seronoklah kita. Kerana apa? Kerana kita nak Allah Ta'ala juga sayang kat kita. Allahu Akbar. Bila Allah Ta'ala sayang kat kita, kita pun bagi kepada dia apa yang dia suka. Dia akan bagi kat kita lagi besar daripada tu, dan dia akan bagi apa hak kita paling suka. Apa hak kita paling nak? Kita nak apa saja. Dan itulah Allah Ta'ala akan bagi. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Walakum fiha ma tad'un. Allah Ta'ala akan bagi kepada hamba hak dia suka apa saja yang hamba tu nak. Tapi tidak sinilah, tidak di dunia. Di dunia nak kita nak tak dapat. Dia akan bagi kepada kita sesuatu yang apabila kita nak kita dapat. Apa saja kita nak kita dapat. Yang penting atas dunia ni kita bagi kepada Allah apa yang Allah Ta'ala suka. Jadi Allah akan balas kepada kita, dia akan bagi pula kat kita apa yang kita suka. Apa tu apa? Apa saja. Apa yang kamu syahwat, apa yang kamu nakkan, telitah je dia bagi. Allahu Akbar. Syurga lah tuan-tuan, syurga. Itu diraih dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya ialah tunduk dan patuh. Intinya tunduk dan patuh. Tapi macam mana kita nak tahu apa yang Allah Ta'ala suka dan tak suka ni? Apa yang kita Allah suka, macam mana kita nak tahu? Kalaulah tidak kerana hadis yang bagi tahu, kita tak tahu. Dan kerana itulah Allah Ta'ala ni dia hantar Rasul
untuk bagi tahu kepada kita apa yang dia nak. Ni ayat kita baca hari ni. Allah Ta'ala kata, ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati. Wahai anak-anak Adam, sekalian anak Adam semua. Jika datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu. Rasul-rasul ni maknanya utusan. Siapa yang hantar dia? Allah. Memang dia daripada kalangan kamu, lahir di dunia, ada mak, ada ayah di kalangan kamu. Tapi dia rasulku, yang Allah wahyukan kepada mereka sebagai utusan dia. Lalu dia datang kepadamu bawa wahyu tadi. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa. Siapa yang bertakwa, famanittaqa wa aslaha, dan memperbaiki amalannya. Jadi siapa yang rasul dia datang, dia bertakwa. Bertakwa ni maknanya dia tadilah tunduk taat kepada Allah, halalkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, haramkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itulah dia takwa. Maknanya tunduk. Famanittaqa, dia pun patuh kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wa aslaha, kemudian dia memperbaiki pula amalan dia. Daripada hidayah tadi, dia cek balik, dia ejah balik amalan dia, dia buat sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Fala khawfun alaihim, maka tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita. Okey? Tidak akan berduka cita. Okey. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan perintah kami. Sebaliknya tadilah. Lain. Orang ni dengan Rasul ni sama ada dia terima ataupun dia tak terima. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru anha, dan angkuh, merasa dirinya lebih daripada mematuhinya. Seperti kisah syaitan belum ni lah. Allah Ta'ala suruh, dia ingkar dan dia takabur. Dia rasa tak perlu dia nak ikut. Kenapa dia nak ikut? Why we should follow God? Bahasa putih sikit hari ni, walaupun bunyi budu-budu sikit. Kenapa nak kena ikut Tuhan? Kita ni manusia yang merdeka, free will. Maknanya kita, I am free, aku boleh buat apa yang aku nak. Tak perlu kait dengan Tuhan tak Tuhan, buat apa mu suka. Itu sifat takabur nama dia. Berasa sombong, berasa seolah-olah mu buat dirimu sendiri. Seolah-olah kamu yang cipta diri kamu sendiri, tak ada pencipta yang buat. Macam orang sombong, derhaka dengan mak ayah dia. Dia tak rasa dia ni lahir daripada mak ayah dia. Dia tak rasa dia besar tu daripada susu ibu dia. Dia tak rasa dia besar ni daripada hasil usaha ayah dia yang mencari rezeki. Siapa-siapa dia besar, dia kata apa? Aku ni besar lagu ni sebab aku. Mungkin cek lagu tu waktu ada gaji, tak apalah. Acu flashback 30 tahun dulu. Flashback 40 tahun dulu. Waktu masih baby kecil je. Boleh cari makan sendiri. Boleh kecing berok sendiri, basuh berok sendiri, basuh kecing sendiri. Boleh.
Boleh makan sendiri. Tak ada. Kita ni orang suap belaka. Mak suap tak dada dia. Tak. Besar sikit kena lenyek. Apa dengan nasi. Ambil pula suap pula kat mulut. Besar sikit ambil biskut lenyek lagi. Suap pula kat mulut. Bertumbuh gigi mak pun beli biskut. Boleh pegang. Sikit-sikit tu pun jatuh. Belum jatuh. Suap lagi. Lepas makan nasi tu pun makan suap lagi. Suap. Jalan pula tatih kena pegang apa. Kamu fikir waktu tu. Perlu tak kita kepada mak ayah? Perlu. Kita besar ni kita lupa. Pasal kita dah pandai jalan sendiri, ada rezeki sendiri. Padahal kita sangat bergantung kepada mereka waktu kita kecil. Flashback pula sebelum tu. Perlu tak kepada Allah? Lagilah perlu. Pasal apa? Tanpa dia kita tak akan wujud di dunia ni pun. Tiba-tiba sampai dia besar, dia kata dia tak perlu kepada Tuhan. Dia tak perlu kepada ibu bapa dia. Orang ni kita panggil apa? Sombong. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, walladzina kazzabu biayatina, mereka yang mengingkari, mendustakan perintah kami, wastakbaru anha, dan mereka merasa diri mereka lebih angkuh daripada mematuhinya. Kenapa perlu aku ikut Tuhan? Pandai dia kata, kenapa aku perlu ikut Tuhan? There is no God, dia kata. There is no God. Kita kata memang betul, dah ayat tu separuh, half. Tapi kena ada hujung dia. There is no God but Allah. Kecuali Allah. Dia tu kena, walaupun kamu kata semua, kamu tak nak beriman dengan Tuhan-Tuhan lain, ikut semua. Memang tu bukan Tuhan pun. Tapi dengan Allah, jangan. There is no God but Allah. Pasal Allah tu, kamu kena tunduk pada dia. Dia cipta kamu, dia cipta langit bumi, dia cipta segala-galanya ni. Dia jadikan daripada awal sampai akhir, air, hujan, ke bumi, gunung, ganang, habis semua sekali ni adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong dengan dia. Tapi kalau berlaku juga kesombongan, Allah Ta'ala kata apa? Kesudahan mereka di mana? Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka itulah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kalau dah sombong sangat, silalah. Sombong sangat, silalah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba biayatihi." Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah dan yang mendustakan ayat-ayatnya. Tak ada orang paling zalim. Zalim tu orang paling saya kan bila dah lebat gini kan, kena orang Islam ni celak mata sungguhlah. Lihatlah dengan kacamata agama semua benda dalam hidup kita ni. Hatta bersikap zalim. Macam mana orang boleh puji orang kafir lebih-lebih sampai dia anggap orang kafir tu lebih baik daripada orang Islam. Sedang Allah Ta'ala kata dalam Quran, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ajaib sungguh. Ni, semoga Allah Ta'ala jaga keimanan umat Islam di seluruh dunia lah. Dia tengok orang jangan tertipu dengan propaganda. Contohlah kita kata, waktu Amerika invade masuk kepada Iraq kan, rasa itulah dia penyelamatnya. Waktu dia masuk ke Afghanistan, itulah dia penyelamatnya. Lepas 20 tahun dia cuci tangan macam tu je. Negara hancur lebur, dia cuci tangan macam tu je. Jangan percaya kepada orang kafir. Pasal apa? Allah Ta'ala kata mereka lah paling zalim. Bila dah tak ada Tuhan dalam hati mereka ni,
dia akan buat apa dia tak mikir kepada keadilan, tak mikir. Dia akan fikir macam mana dia nak buat sesuai hawa nafsu dia. Jadi kita ni kena tengok nombor satu sekali, kalau orang tu ada iman, yakinlah insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga dia. Sebab dia orang beriman. Walaupun dia buat maksiat sekalipun, tapi kerana keimanan yang ada, insya-Allah ada kebaikan. Walaupun kita tak nampak. Pasal apa? Ada iman. InsyaAllah ada kebaikan. Memang kita tengok dia buat tak betul gitu, tak benar. Tapi kerana iman tu lah, kita kata kita berbaik sangka kepada Allah, pasti ada kebaikan yang ada. Kurang-kurang dalam bab keimanan tu, kalau bab agama, kalau kita masih lagi settle. Tapi kalau tiba-tiba sampai bab agama ni kita boleh pandang tak apa. Hairan. Sebab Allah Ta'ala kata, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban." Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Orang itu akan mendapat bahagian mereka di dunia dari apa yang tersurat bagi mereka. Maknanya apa? Rizqahu wa umruhu. Rizquhu wa umru. Dia akan dapat rezeki dia sebagaimana yang tercatat dalam kitab. Kamu jangan heran dengan rezeki dia, sebab apa? Dia akan dapat. Bagaimana Allah Ta'ala dah tulis rezeki ni sampai kepada binatang pun Allah Ta'ala tulis rezeki. Maka dia kafir pun atas dunia ni Allah Ta'ala tulis rezeki, akan sampai kepadanya rezeki dia. Jadi jangan heran. Soal rezeki jangan heran. Mereka orang yang zalim tapi rezeki dia murah, jangan heran. Pasal apa? Allah Ta'ala kata dah, selama dia hidup ni Allah Ta'ala dah tulis rezeki dia, walaupun dia kafir, rezeki itu tetap akan sampai kepadanya. Mana dalil? Ayat ni. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Kita pun lagu tu juga, rezeki kita banyak tu lah sampai. Jangan kata kalau makin dia beriman dia akan makin kaya. Tak ada, rezeki kita banyak tu lah. Mu beriman kata beriman, atas dunia Allah Ta'ala bagi sekadar rezeki yang dia tentukan. Kenapa orang tu banyak, kenapa orang ni lebih, orang ni kurang, orang ni sikit? Yang tu jangan tanya. Pasal apa? Yang tu yang menentukan rezeki adalah Allah yang maha bijaksana. Jangan tanya berapa dia banyak, berapa aku sikit. Jangan tanya. Sebab kalau kamu tanya pun, kamu tak akan dapat jawapan. Sebab apa? Kamu sangka banyak baik bagi kamu, tapi Allah lebih tahu sikit tu lebih baik bagi kamu. Sebab ada orang Allah Ta'ala kata, kalau dia bagi rezeki ni banyak, dia lupa. Dia lupa. Jadi jangan tanya kenapa. Cuma kita kena yakin selama hidup ni, kalaupun dia tu kaya, orang kafir tu, tapi ada je orang kafir miskin pun. Sama juga. Ada juga orang Islam yang kaya. Jangan soalkan rezeki. Maknanya jangan hairan kepada rezeki dia. Pasal apa? Rezeki tetap akan sampai kepadanya selama hidup di dunia, kerana itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia zalim. Ya, dia zalim. Habis tu bila dia akan disebut kezaliman dia? Lepas pada itulah. Allah Ta'ala kata apa? Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Sehinggalah datangnya Rasul kami mematikan mereka. Rasul di sini siapa? Malaikat lah. Rasul di sini, Rasul yang utusan Allah, iaitu dari kalangan malaikat. Malaikat yang mematikan mereka. Malaikat apa? Malaikat maut. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Kamu nak tengok lepas daripada malaikat mari mematikan mereka. Di saat itu qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Di saat itu malaikat pun bertanyalah kepada mereka, aina ma kuntum tad'una min dunillah.
Mana dia yang kamu sembah selain Allah? Saat tu Allah terkapai-kapai. Menangis, menteriuk, tak dapat jawapan. Hidup senang atas dunia. Pak, malaikat mau. Mari, malaikat tanya, mana hakmu sembah selain Allah? Dah mati, nak minta tolong siapa? Habis. Total loss, orang panggil. Total loss. Zero. Tak ada apa. Kosong. Harta dia selama ni tak boleh tolong dia. Pangkat dia selama ni tak boleh tolong dia. Kedudukan dia selama ni tak boleh tolong dia. Anak ramai. Pekerja dia yang tak setia. Total loss. Total loss. Zero. Bila malaikat tanya soalan ni, aina ma kuntum tad'una min dunillah? Mana dia hakmu sembah selain Allah? Nanti minta tolong siapa? Dia tengok kanan, tak ada. Tengok kiri, tak ada. Tengok atas, tak ada. Dia hanya bawa dirinya saja. Yang dia berharap pada masa itu siapa? Dia ada Tuhan yang boleh tolong. Tapi saat itu rupanya Tuhan yang dia sembah tak ada. Cuba bayang. Zero. Total loss. Ni total loss sebenarnya. Setakat kereta aksiden total loss tu tak ada apa. Total loss kereta tu boleh cari duit lain, beli kereta lain. Boleh pinjam orang lain, cari ganti kereta lain. Kereta mana? Total loss. Tapi total loss yang sebenar ialah di saat seorang tu mati. Total. Tak ada apa. Baju pun tak ada. Baju. Kita ni baju pun tak ada. Kain kafan tu hancur lebu. Soalan dia, mana dulu yang kamu sembah? Tu je kita boleh tolong. Kita tolong. Saat tu bagi orang beriman, bila dia habis dah total loss, tiba-tiba di saat tu dia ada Allah. Bahagianya orang beriman masa tu. Dia ada Allah. Hak lain tak ada dah. Orang beriman, ada Allah. Ya salam. Semoga Allah Ta'ala jaga keimanan kita terhadap dia. Apa jawapan mereka orang-orang kafir ni? Qalu dhallu anna. Mereka kata apa? Semua tu telah hilang daripada kami. Tak ada dah. Tuhan hak dia sembah selama ni tak jumpa. Dalam keadaan dia total loss, dia nak minta tolong Tuhan, tiba-tiba Tuhan dia yang selama ni dia percaya hilang. Dhallu anna. Tak jumpa. Dalam kegelapan duk mencari raba-raba, mana Tuhan aku? Lost. Tak tahu mana. Kita kalau manusia, waktu kita terdesak, tiba-tiba orang yang kita harapkan hilang tu lagu mana? Ambil insurans, contohlah orang insurans, orang yang ambil insurans, dia kata aku tak apa, apa berlaku insurans ada, masuk hospital, tiba-tiba insurans tak cover. Rasa lagu mana? Rasa tak? Kena operation ratus-ratus ribu. Masuk-masuk harapan dia insurans cover. Siapa operation? Tengok-tengok insurans tak cover. Marah juga. Setakat marah tak apa. Boleh lagi hidup operation ni, boleh lagi minta tolong orang tu, tapi marah. Ni tiba-tiba total loss. Tak ada apa. Yang mereka harap masa tu Tuhan mereka je. Tiba-tiba Tuhan mereka pun tak ada juga. Qalu dhallu anna. Mereka telah hilang, lenyap daripada kami. Tak ada. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Lalu mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri. Dulunya kami sebenarnya ingkar kepada Tuhan. Apa kesudahan cerita ni? Ayat esok berat lagi.
berat lagi. Pasal ayat esok sambungan daripada kisah mereka ni. Apa yang akan berlaku kepada mereka yang total loss ni, bahasa kita total loss ni. Allahul musta'an. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada kesudahan yang buruk. Allah mengakhiri kehidupan kita dengan kesudahan yang baik, dan Allah menetapkan iman kita kepadanya, dan Allah menjaga kita dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Abidna ya Allah ala kalimati la ilaha illallah. Mintalah Allah matikan kita dalam keimanan dan di atas kalimah tauhid la ilaha illallah. Sebab sangat besar fungsinya kewujudan kalimah la ilaha illallah. Lah ni orang tak nampak lagi. Tapi bila sampai waktunya, tidak ada yang kita harapkan melainkan Allah. Semua hak kita ada lah ni kita tinggal belaka. Total loss. Yang kita akan ada nanti hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di saat tu, apa yang kita hari ni simpan di sisi Allah, Allah Ta'ala akan kembalikan kepada kita. Tapi kalau apa yang hari ni kita tak beri pun kepada Allah, tak ada apa juga. Jadi ingatlah, Allah lah tempat segala-galanya kita berharap kepada kebaikan. Hari ni bagilah, laburkan dulu pada Allah. Harta kita, masa kita, kepandaian kita, serah kepada Allah. Sampai waktu nanti kita dah total loss, tak ada apa. Di saat itu, satu-satunya harapan kita Allah. Dan apa yang kita simpan dengan Allah, saat itulah Allah Ta'ala akan bagi kat kita balik. Allahumma musta'an. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kesalahan kita. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Banyak kita ni, kita tak menilai Allah dengan sebenar-benarnya. Kita ngaji-ngaji dah, tapi tak besar betul-betul nilai itu. Allahul musta'an. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung besok hari, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.